Yo, what's up? You on spec, guys. Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang memang awesome guys. Yes, we are back dengan kita punya video-video yang menarik. And guess what? Hari ni aku nak sharekan dengan korang satu cerita yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Dan aku tak tahu korang pernah tak dengar cerita ni, tapi aku bagi hint sikit. Cerita ni mengisahkan seorang lelaki yang berkahwin dengan mayat wanita. Seriously? Berkahwin dengan mayat wanita, dan dia tinggal dengan mayat ni selama 7 tahun guys. Dan yang lebih mengerikan tu adalah mayat ni telah dikuburkan selama hampir 2 tahun sebelum mayat ni dikeluarkan dan dikahwini oleh seorang lelaki ni. Gila kan? Aku tak boleh nak brain jap guys, tapi benda ni memang betul-betul terjadi dan dia adalah cerita nyata. Okey, cerita ni berlaku pada tahun 1930-an. Ia melibatkan seorang lelaki yang bernama Carl Tanzler. Bukan Carl Jr. Carl Jr. Burger tu guys. Ini Carl Tanzler ni adalah seorang doktor atau radiologis, teknologis di salah sebuah hospital di Florida, iaitu hospital Marine Hospital Center. So, Carl ni adalah seorang berbangsa Jerman dan dia lahir di Jerman lah, dan dia merantau ke US dan bekerja di sana disebabkan dia pakar dalam radiologis dan teknologis, maka dia diletakkan di salah sebuah hospital di US lah, di aku cakap apa, di Key West dekat Key West Florida tu. Okey guys, cerita ni bermula apabila Carl Tanzler ni dia merawat seorang pesakit wanita yang bernama Maria Elena Milagro de Hoyos. Nama dia pun panjang, aku nak sebut pun susah guys. Tapi kita panggil dia orang panggil perempuan ni Elena je. Okey, disebabkan Carl Tanzler ni adalah orang yang pakar dalam bahagian penyakit TB ni. So perempuan Elena ni dia mengidap penyakit TB lah, dan inilah pertemuan mereka kali pertama. Dan sejak pertemuan kali pertama ni, Carl ni dia terus jatuh cinta dengan perempuan ni. Dan kalau ikutkan jarak umur dia orang ni memang agak jauh lah. So boleh kategorikan macam bapa dengan anak jugalah. Dan Carl ni sebenarnya adalah seorang duda, dia pernah berkahwin sebelum ni. Dan sewaktu dia merawat Elena ni, dalam proses merawat Elena ni dalam 2 ke 3 tahun macam tu, dia memang dah betul-betul shock gila guys dengan perempuan ni. Dan boleh dikatakan hampir hari-hari dia cuba melamar perempuan ni. Dan of course lah perempuan ni tak nak, dia reject, orang tua kan. Dia melamar je, perempuan ni reject. Dia melamar je lagi, perempuan ni reject, perempuan ni tak nak. Sampailah sehingga akhir hayat perempuan ni, itu pada tahun 1931. Perempuan ni mati disebabkan penyakit TB dia tu lah. Dan bila mati, si Carl ni pun of course dia patah hati lah. Dia sedih atas atas kematian Elena ni. Dan seperti yang dia duga, of course biasanya kalau waktu tu orang yang mengidap penyakit TB ni memang umur dia tak panjang guys. So bila perempuan ni mati je, si Carl ni pun minta izin dengan keluarga Elena ni untuk dia nak bukan menderma, tapi dia nak mengeluarkan kos atau mengeluarkan duit untuk membuat makam, itu buat kubur untuk Elena ni. Di mana kubur ni dia bukan ditanam di bawah tanah guys, dia buat macam satu rumah dan makam tu di dalam rumah tu lah, dalam apa dipanggil tu tapi biasanya kalau korang tengok kubur-kubur Kristian banyak yang macam tu. Kat Malaysia aku tak tahu, tapi kat luar negara ada je. So dia pun minta izin, dan keluarga Elena ni pun dengan of course dia tengok kebaikan hati si Carl ni, dia orang pun mengizinkan lah si Carl ni. Dan dia orang tak tahu sebenarnya Carl Tanzler ni dah jatuh cinta dengan anak dia Elena tu. Dan disebabkan itu juga keluarga dia senang dengan si Carl ni, sebab masa si Elena sakit, Carl ni yang tanggung segala kos perubatan yang dialami oleh Elena ni lah. So waktu kebumian tu dia pun datang untuk memberi penghormatan yang terakhir lah.
Dan korang nak tahu apa guys, sejak daripada hari tu boleh dikatakan hampir setiap malam si Carls ni dia pergi ke kubur Elina tu guys. Dia pergi ke kubur Elina dan ada orang cakap dia seperti bercakap-cakap kat situ, dan ada juga orang cakap dia bila pergi kat kubur tu dia menyanyi lagu Spanish katanya, sebab lagu ni disuka oleh Elina lah. And Elina ni sebenarnya adalah seorang yang berbangsa Cuban, Cuban American lah. Dia separuh ada darah Cuba dan separuh lagi dia darah Amerika. So dia mix lah guys, keturunan. So macam aku cakap tadi, tiap-tiap malam dia pergi ke kubur Elina ni, dia bercakap-cakap. Jadi orang agak pelik dengan perangai si Carls ni. Sampailah satu hari guys, apa yang mengejutkan tu, dalam tempoh dah hampir dekat 2 tahun mayat Elina dikuburkan di tanah perkuburan tu, si Carls ni dia buat kerja gila guys. Kau tahu apa dia buat? Dia keluarkan balik mayat ni dan dia bawa balik ke rumah dia guys. Dan ini something yang aku rasa agak scary. Pasal apa? Kalau orang normal dia tak akan buat benda-benda macam ni lah. Dan kita tahu Carls ni dia agak pelik. Dan bila dibawa je mayat Elina ni balik ke rumah, kau dapat bayangkan tak? Mayat yang dah 2 tahun di dalam kubur, of course mereput guys. Dia dah mereput, kulit dah tertanggal, dah mengeluarkan bau-bau yang busuk, daging dia dah start hancur. Dan si Carls ni kau tahu dia buat apa? Tulang-tulang yang mana dah nak tertanggal tu dia cantumkan balik menggunakan tali piano tu tau. Dan mana yang lebih menyeramkan pada pendapat aku ni guys, ada gambar kat sini kau tengok ni, mata Elina yang dah rosak ni ditukarkan dengan mata palsu. Maknanya mata palsu ni dibuat daripada semacam kaca macam tu lah, tapi dia nampak macam mata real lah. And then kulit yang dia tertanggal ni, dia menggunakan semacam latex, bukan latex, adalah dia apa benda yang nak menjadikan macam kulit yang macam manusia. Tapi of course bila benda dah mati dia akan membusuk tau guys. So dia cuba mengekalkan sebanyak yang boleh peratus mayat tu sehingga dia menjadi semacam orang manusia yang betul sedang tidur. Guys, ini scary gila guys. Pasal aku tak pernah terfikir akan ada orang yang macam ni guys. Dan aku tahu ada setengah orang yang suka melakukan hubungan badan dengan manusia yang dia panggil necrophilia. Itu pada aku ada juga orang yang dia melakukan hubungan tu dengan mayat. Tapi yang ini kes dia lain guys. Pasal mayat ni dah hancur. Ini dah 2 tahun dah mereput. So sebab tu aku kategorikan ini dia lebih kepada macam cinta, tapi cinta yang menakutkan. Pasal si Carls ni dia betul-betul jatuh hati dan betul-betul shock gila dengan Elina ni guys. So bila dia dah baik pulihkan balik mayat tu, dia sendiri berkahwin lah dengan perempuan tu, dengan mayat tu. Dan dia layan si Elina ni macam permaisuri guys, macam orang yang hidup kat rumah tu. Dia pakaikan baju cantik-cantik, dia pakaikan barangan perhiasan, dia nyanyikan dekat si Elina ni. Dan kadang-kadang dia menari walaupun mayat tu baring je kan. So dia sendirilah yang buat adegan-adegan yang romantik tu pada pendapat dia. So benda ni berlangsung sehingga hampir 7 tahun guys. Kau bayangkan 7 tahun dia hidup bahagia dengan mayat ni. Something yang wow, aku tak boleh nak bayangkan lah. So dalam tempoh 7 tahun tu, tiba-tiba keluarga Elina ni dapat tahu, especially kakak dia ni yang bernama Florinda. So dia dapat dengar rumours yang mengatakan Carls ni sedang hidup bersama dengan adik dia. Dia pelik, adik aku dah mati, macam mana pula dia boleh hidup bersama dengan Carls dan tinggal serumah? So pasal orang dah mula bercakap-cakap tau. Dan sebab apa tau, sejak pada dia dah bawa keluar mayat tu, Carls ni dia dah memang tak pergi kat tanah perkuburan tu lah, dia memang kat rumah aje. So rumours dah mula tersebar. So kakak Elina ni, si Florinda ni tak puas hati, dia pun pergi ke rumah Carls ni. Dia nak tanya dengan Carls secara langsung. So bila Carls ni buka pintu, dia kat sini ada 2 rumours yang mengatakan, aku tak tahu mana satu cerita yang betul. Yang pertama dia mengatakan kakak Elina ni, Florinda ni, bila pergi ke rumah Carls ni, dia nampak Carls ni tengah menari dengan mayat adik dia sewaktu tingkap rumah dia terbuka. Jadi dia nampak secara indirect. Satu lagi rumours yang mengatakan bila dia pergi ke rumah Carls ni, bila dia ketuk pintu, Carls ni keluar dan
dan dia mengatakan tentang ada rumours yang mengatakan Carl ni dia tidur dengan adik dia, dah kahwin dengan adik dia. Jadi dia jadi pelik, dia nakkan kepastian pada Carl ni. So bila dia cakap macam tu, kakak Elina ni, Florinda ni pun dia cakap tak apalah, aku nak pergi check sendiri kat kubur tu. So kau tahu apa Carl ni cakap? Dia cakap, jap, kau tak payah nak pergi kat kubur tu pasal Elina memang dekat sini. Jadi kakak Elina ni terkejut guys, memang terkejut beruk. Sebab mana taknya adik dia dah mati kan, macam mana adik dia boleh dekat rumah si Carl ni. So bila jadi macam tu, dia jadi pelik. Lepas tu Carl ni pun bawa Florinda ni masuk ke rumah dan pergi ke dalam bilik tu, dan memang ternyata Florinda ni terkejut beruk bila melihat adik dia tu dah semacam berpakaian macam pengantin, sedang baring dekat atas katil dengan, kau bayangkan kulit original dah tak ada, ditampal dengan macam semacam kulit lapisan latex macam tu, dengan mata dia dah dikorek keluar, tukar dengan berbola mata baru. Jadi kakak dia terkejut beruk guys. Kakak dia terus keluar dan buat report polis, dan apabila report polis telah dibuat, si Carl ni pun ditangkap guys, dan dia pun ditangkap dan dibawa ke inilah balai polis dan disiasat. So bila siasat akhirnya Carl ni telah dihantar ke pusat psikiatris, orang sakit jiwa lah, untuk nak menguji dia punya mental, adakah dia layak untuk dibicarakan atau tidak. So diorang pun ambil balik keluar mayat ni. So masa mayat ni dibawa keluar, kecoh kawasan tu, semua orang jadi terkejut lah. Diorang pun ramai-ramai pergi tengok mayat ni, dan diorang plan untuk nak kebumikan balik mayat ni. So dalam plan diorang ni, diorang tahu si Carl ni psycho guys. Dia tahu yang lelaki ni akan buat apa saja untuk dapatkan balik isteri dia yang mayat ni lah. So diorang plan adalah, rancangan diorang adalah diorang memisahkan anggota-anggota badan ni dan kebumikan di tempat yang berasingan tanpa nama, supaya si Carl ni tak buat kerja gila pergi gali balik mayat tu untuk bawa balik kan. So itulah rancangan diorang. So diorang pun buat. So bila Carl ni, tadi kan aku cakap dia dekat pusat sakit jiwa kan, jadi dia kat sana, dia telah diuji dan dia disahkan dia tidak sakit jiwa guys. Maknanya dia normal dan dia layak dibicarakan. So bila time waktu nak bicarakan, aku pun tak tahu atas dasar apa yang tertentu, akhirnya si Carl ni tak dibicarakan dan kes tu telah digugurkan macam tu je. Jadi orang pun jadi pelik. So Carl ni pun ambil keputusan untuk pindah ke tempat lain lah guys. Dia pun dah tak duduk kat situ. Isteri dia pun dah kena ambil. So selepas tu bila dah jadi kecoh cerita ni, semua orang sibuk nak tahu cerita ni, dan cerita ni juga banyak masuk dalam majalah-majalah diorang lah. Kalau macam kita dulu ada majalah Mastika kan, diorang pun ada majalah-majalah diorang juga yang kisah yang aneh dan pelik yang berlaku di US sana. So dalam beberapa tahun lepas tu, si Carl ni dia mati dalam waktu usia tua lah, tahun 1952 ke apa macam tu, tak silap aku lah, dia mati. Dan yang aneh tu guys, bila saat dia mati ni guys, dia mati di atas satu tubuh replika Elina. Maknanya dia sempat buat satu tubuh bentuk badan perempuan yang macam sebiji macam Elina ni, dan dia mati di situ. Maknanya sampai akhir hayat dia lah, dia mati, dia tetap sayangkan juga perempuan yang bernama Elina ni. Dan dekat sini ada banyak spekulasi dan juga rumours yang kalau aku baca dekat internet ni, macam-macam yang mengatakan, ada yang mengatakan sebenarnya dia mati di atas, memang sebenarnya Elina yang dulu dia dapat balik atas bantuan seseorang yang dia dapat balik lah. Tapi ada juga yang mengatakan itu hanyalah sekadar rumours saja. Dan ada juga rumours mengatakan sewaktu ada pekerja kontraktor buat ubah suai apa benda rumah dia kan, dia terjumpa satu surat yang mengatakan sebenarnya Carl ni lah yang telah membunuh Elina dengan memberi ubat racun, pasal dia tak sanggup nak tengok si Elina ni menderita guys. So inilah antara kisah yang aku rasa pelik dan mengerikan yang ada di dunia. Dan aku tak tahu korang dah pernah dengar ke tak kisah tentang Carl Stanzler ni. Tapi kalau aku, ini first time lah aku dengar kisah Carl Stanzler ni. Kalau dengar kisah Carl Jr tu dah selalu guys. Sebab tu memang sedap Carl Jr. Korang pergi cari. Aku harap korang terhibur dengan cerita yang menyeramkan ni. Aku rasa ini pun adalah sebuah cerita yang kita boleh ambil iktibar guys. Sebab apa? Iktibar yang kita boleh belajar pada sini adalah
mengawal nafsu kita. Sebab nafsu manusia ni memang pelik guys, dan bermacam-macam. Dan aku tak pernah terfikir ada juga manusia yang bernafsukan mayat yang telah mati, itu jenazah. Dan kita tahu kalau jenazah ni dia bila dah meninggal dunia, of course dia harus dikebumikan di dalam tanah. Sebab apa? Roh dia dah kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, dan jasad tu akan hancur guys. Tapi ada juga manusia yang begitu bernafsukan tubuh jenazah ni. Ini kita panggil necrophilia, manusia yang suka berhubungan dengan mayat. So dalam kes Carl Stanzler ni, dia memang kategori itu juga, tapi sebenarnya dia bukan jatuh cinta pada mayat guys. Dia jatuh cinta kepada perempuan yang bernama Maria Elena apa benda tu tadi, de Hoyos. So nama perempuan ni panjang sangat, nak ingat pun susah. Milagro, Maria Elena Milagro de Hoyos. Cakap kena Latin sikit guys. So yes guys, aku harap kita sama-sama dapat mengambil pelajaran daripada kisah ni. Dan kepada korang yang dah tonton pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih guys. Terima kasih sebab korang sudi nak dengar juga cerita aku kali ni. Dan juga aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat guys. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang stay safe, stay cool, jaga diri baik-baik guys. Kalau korang ada apa-apa cerita yang korang nak aku cerita, korang komen kat bawah. Mungkin aku boleh buat research, cari cerita yang korang maksudkan tu. So kita jumpa lagi untuk kita punya next video. Okay guys, ciao.